Ya, apa khabar anda semua guys? Alright, selamat beristirahat. Okay, so hari ni apa yang saya nak share which is ini adalah sesi bursa market update, bursa update, weekly update. Bursa weekly updates guys. Ya, bursa weekly update. So kita nak tengok apa yang berlaku di bursa Malaysia pada minggu lepas and then apa sektor-sektor yang mungkin akan mendapat benefit pada minggu hadapan guys. Alright, tapi sebelum tu saya nak test saya punya mic yang tengah tengok sekarang ni. Adakah anda dengar jelas suara saya guys? Cuba komen yes kat bawah tu guys. Cuba komen yes tu. Kita ada tengok sekarang ni baru ada 12. Tapi sebelum kita nak mulakan tu guys, macam biasa bagi kita semangat guys. And like and share. Cuba share dulu video ni guys. Dan sebelum kita mulakan. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa benda mungkin certain stock yang ada dekat dalam yang mungkin ada potensi untuk naik minggu depan ke. Yes, jelas, mantap. Bagus guys. Alright, okay. So, share dulu guys. Share dulu sebelum kita nak start ni guys. Kita share dulu. Share itu gratis guys. Alright. Okay. So kita nak tengok sikit apa yang berlaku pada Jumaat lepas. Dan kita nak tengok sikit apa yang berlaku pada Jumaat lepas. Okay guys, so seperti yang anda nampak sekarang ni, which is ini adalah platform Maybank Investment Bank. Okay, so kita boleh nampak which is hari Jumaat lepas, KLCI menokok naik guys, meningkat sebanyak 30 mata. So kalau korang boleh tengok which is KLCI tutup pada 1684, which is tinggi guys. Tinggi untuk tahun ni lah, maksudnya all time high untuk tahun ni. And then volume untuk Jumaat lepas which is 10 bilion. And then value adalah sebanyak 6.1 bilion. And then kita boleh nampak saham yang membuat kenaikan sebanyak 626 saham. And then yang membuat kejatuhan sebanyak 690 saham. And then yang tidak berubah sebanyak 433 saham. So, overall kita boleh nampak which is sebenarnya market Jumaat walaupun KLCI naik sebanyak 30 mata, tapi kita boleh nampak sebenarnya kira small cap ni dia tak buat banyak tak buat kenaikan yang banyak sangat lah. Sebab kita boleh nampak kejatuhan pun agak banyak. So maksudnya okey lah, dia macam dia taklah nak kata menarik sangat kan. Sebab kalau kita nak tengok betul-betul market pergi which is kenaikan ni lebih banyak daripada penurunan ni. Sebab tapi kenapa berlaku macam tu? Which is sebenarnya last week small cap index ni dah banyak sangat dah naik guys. Sebenarnya ini adalah time untuk dibuat correction lah. Maksudnya ini adalah time orang take profit. Bukannya maksudnya market dalam keadaan yang teruk, tapi sebenarnya last week saja kebanyakan saham-saham yang related to small cap ataupun sektor-sektor yang lain ni banyak buat kenaikan lah. So kita boleh nampak that's why lah Jumaat lepas which is banyak juga orang tengah menjual. Tapi adakah menjual terus tu, that's why kita ada hari ni which is kita nak tengok adakah dia punya season tu dah habis ataupun boleh teruskan lagi. So that's why korang kena stay tune dengan weekly update ni lah. Alright guys, so kita nak tengok sikit. Okay, disebab apa yang membuatkan KLCI naik 30 mata ni guys. So kalau kita tengok dekat sini sebenarnya kita boleh nampak sektor financial sebenarnya. Sektor financial sebenarnya yang membuatkan kenaikan yang dahsyat guys. So kalau korang tengok kat sini which is contribution untuk KLCI ni banyak on banking lah. And PBB Bank, Public Bank, Maybank, CIMB, Hong Leong Bank, AmBank, Bank Islam, ni semua kata-kata menarik lah. Tapi tak patuh syariah. Tapi yang patuh syariah kat sini ada apa lah? BIMB lah, Bank Islam. So inilah sektor kewangan ni lah yang membuatkan KLCI naik 30 mata ni guys. Dia tutup tinggi. Okay. So kita nak tengok apa sektor yang mungkin mendapat benefit pada minggu hadapan. Okay, sebelum tu kita nak tengok, okay, adakah anda semua dapat nampak saya punya platform ni, TradingView ni guys. Cuba komen nampak sikit. Adakah anda semua nampak?
Okey, kalau ada sebarang pertanyaan boleh terus je tanya kan. Mungkin ada yang nak kita review sedikit stok. Ni abang payung sikitlah. Satu dua stok. So kita boleh start tu ni lah. Kita boleh buat analisis lah. Okey. Alright. Adakah anda semua nampak? Okey, mantap. Okey. So kita nak tengok on apa yang berlaku dekat KLCI. Kita tengok analisis on KLCI dulu. Okey. So seperti yang anda nampak sekarang ni, which is ini adalah monthly KLCI di mana dia dah pun berjaya break dia punya previous high sebelum ni. So apa jangkaan kita di mana dia mungkin akan membuat kenaikan ke atas lah, and then dia dah pun hit kita punya previous target price. Kalau korang tengok dekat sini, which is ini adalah paras resistance yang saya dah highlight. Nampak tak ni? Bila dia berjaya break, dia dah pun sekarang ni dia dah hit kita punya target price di mana dia dah almost hit kita dekat 1,700 lah. So kita punya psychological price which is this 1,700. So adakah KLCI ni masih lagi ada momentum untuk naik ke atas? Okay guys, kalau kita tengok based on weekly sebenarnya dia masih lagi kuat untuk naik ke atas. Disebabkan dia baru je saja break dia punya pattern. Ini kalau kita tengok pattern apa ni? Kita panggil dia inverted head and shoulder guys. Ini left shoulder, head dia. Ini adalah right shoulder dia guys. So maksudnya kalau dia berjaya break resistance level ni, maksudnya dia kuat untuk reverse naik ke atas. That's why kita keep on banyak kali kita cakap jangan miss the boat guys. That's why cepat, kalau boleh tak ada account tu pergilah pakai account. Maksudnya banyak peluang lagi dekat dalam bursa Malaysia guys. Alright. So kita tengok ini based on KLCI kita nampak memang ada momentum tu naik ke atas lagi. So tapi first sekarang dia tengah mencuba untuk hit kita punya target price di 1,700 dan psychological price. So sekiranya dia berjaya break this level, memang kita boleh kata dia mungkin akan pergi ke 1,800 guys. 1,800 di sini. Di sini. Ini kira ultimate lah. First kali dia akan test dekat sini dulu. 1,730. Lepas dia break 1,730, memang kita kata memang kuat dia nak pergi ke 1,800. So kalau yang terlambat tu agak sayang lah. Alright. Tak hit apa ni, KLCI tak hit setelah lebih 4 minggu mendaki. Maksudnya tak hit tu apa benda tu? Maksudnya apa, dah start pancit. Belum lagi guys. Dia kalau dia pancit, dia akan tunjuk satu signal yang dia dah pancit. So that's why kita, the benefit of guna technical ni, maksudnya kita akan react cepat. Maksudnya kita boleh tahu, okay ni dia start pancit. So sekarang ni dia masih lagi ada menunjukkan ada momentum. So kita trade what we see, then kita ride je. Okay. So ini untuk small cap index. Kalau korang tengok ni guys, small cap index dia dah break. That's why macam saya cakap last week dia dah gila babas naik dah guys. So kalau korang tengok ini based on weekly chart maksudnya after dia buat breakout macam KLCI tadi, after dia buat breakout, nampak tak all the way dia naik terus. So daripada 1,400 ni, and which is kita punya, kalau korang tengok ini adalah saya duk markup resistance level. So dia dah break sini, so and then dia start buat kenaikan ke atas. Dia dah buat kenaikan ke atas and then dia mencari mana guys. Okay, so kalau kita tengok based on pattern macam ni, jangkaan kita sebenarnya lah kalau kita tengok ni, sebenarnya jangkaan kita adalah di paras sini, atas ni guys. Di paras sini guys. Itu adalah jangkaan ultimate lah untuk jangka masa sekarang. Tapi to be safe, kita ambil, kira tak adalah ambitious sangat orang kata. So kita ambil dekat sini guys. Tapi memang kalau ikutkan chart pattern, memang dia boleh sampai ke dia punya 1,800 guys. Maksudnya sekarang ni first target dia akan cari 1,600 and then dia berjaya break 1,600, so dia boleh pergi ke 1,600 pula, 16,000. So lepas dia dah break 16,000, dia boleh pergi ke paras 18,000 guys. So maksudnya banyak lagi opportunity untuk naik ke atas. Ini adalah weekly chart guys. Ini weekly chart. Tapi dalam daily, so kita nampak last week dia ada buat satu pullback sikit. Masa hari Jumaat pun dia ada buat satu pullback sikit disebabkan dia dah naik banyak. So memang ini adalah normal guys. Maksudnya sebelum dia nak naik ke atas, terus dia akan buat satu pullback. Kalau dia tak buat pullback, itulah something wrong. Maksudnya kita kena jaga-jaga kat situ guys. Macam ni, nampak ni. Dia naik, dia turun dulu. 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 Dia memang macam tu. Price move in zigzag. Dia tak ada all the way naik terus naik macam tu. So bila dia terus naik macam tu, maksudnya something wrong lah kat situ lah. That's why kita kena aware. Okay.
Guys, so kita tengok on construction je. Okay, sebelum ada review masing yang Petra bawah. Okay, mantap. Nanti kita review. Okay, so kita tengok on sector construction. Mana hal tuju dia? Okay guys, so sector construction masih lagi ada potential di mana lepas dia break dia punya previous resistance level, kita nampak which is dia boleh buat kenaikan ke atas mencari 185. That's why kalau kita tengok saham-saham yang related to construction ni, dia ada buat pergerakan 2-3 minggu lepas lah, dia dah start buat pergerakan untuk naik ke atas. So that's why kita kata okay, saham construction kita boleh tengok lah. So untuk minggu depan pun kita nampak dia mungkin ada lagi potential untuk naik ke atas mencari dia punya 185 lah resistance level. Okay, so teknologi macam mana pula? Okay, teknologi kemungkinan dia sekarang ni dia fasa correction, tapi masukkan kita punya dalam watchlist lah. Maksudnya sektor-sektor teknologi ni kita letak as a watchlist supaya kita boleh tunggu, sebabkan sekarang ni overall masih lagi dalam keadaan uptrend and then masih lagi ada momentum untuk naik ke atas sebabkan dia dah buat all time high dah ni guys. Kalau korang tengok ini masa sebelum ni, inilah masa start zaman COVID ni, nampak tak? So that's why sektor yang mendapat benefit selain daripada sektor healthcare ni adalah teknologi guys. Kalau korang tengok teknologi gila babas ni. Maksudnya teknologi ni dia kalis benda-benda COVID ke tak COVID ke, teknologi still kena naik, still kena jalan. So that's why teknologi ni kita nampak ni. So ada potential lagi naik ke atas? Yes, masih ada lagi kan. Masih ada lagi. Tapi sekarang ni adalah time untuk buat pullback dululah sebelum dia nak naik ke atas. Alright. So REITs macam mana pula? Okay, REITs baru saja breakout guys. Maksudnya REITs ni daripada kejatuhan sebelum ni macam ni, korang nampak ni. Which is kita target dia jatuh ke bawah tau. So memang dia jatuh ke bawah, dia sampai dia punya previous resistance support level, dia rebound. Dia rebound first target kita target ke sini. And then dia dah break sini, kita target dia pergi sini. And then dia dah pun break sini. So mana dia nak pergi guys? So dia nak pergi ke previous next resistance level lah dekat sini. So saham-saham related to REITs pun kita boleh tengok guys. Finance, nampak tu guys. Nampak tau. Which is finance ni sektor, dia dah buat kenaikan gila babas guys. So maksudnya kalau kita tengok dekat sini, dia dah pun hit dia punya target price kat sini lah. So adakah dia boleh meneruskan kenaikan ke atas? Yes, kita masih nampak ada peluang lagi, ada ruang lagi untuk naik ke atas. Tapi sebenarnya target dia ni sebenarnya dah hit lah. Kalau kita tengok based on chart pattern ni, kita tengok ni sebenarnya dia dah almost hit lah. So mungkin lah kalau contohnya yang baru nak masuk, better kita akan stay away kejap lah. Sebab dia dah almost naik. Tapi masih lagi ada ruang untuk naik ke atas. Maksudnya kemungkinan dia akan cari dia punya area kat sini. Dekat paras 17,000 ni guys. Okay. Alright, so property macam mana pula? Guys, property baru je break guys. Last week baru je break. So ini adalah candle penerusan dia lah. So kita tengok based on weekly, dia dah ada pattern apa ni? Ini kita panggil dia double bottom guys. So mana direction dia untuk jangka masa ni medium term, maksudnya dia mungkin akan mencari 836 ni. So kalau kita tengok daily, memang dia kuat untuk mencari dia punya previous resistance. So masih lagi banyak ruang untuk kita participate guys. So maksudnya saham-saham yang related to property pun kita boleh tengok. Ni macam semua sahamnya boleh tengok. Yes, memang sekarang ni memang ada peluang lagi untuk bahkan kalau kita tengok analis di luar sana pun dia bagi tahu kita dia buat satu review which is market yang ada potential di Southeast Asia ni adalah Bursa Malaysia guys. Maksudnya Bursa Malaysia ni sebabkan dia dah lama saya. Sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya kita punya market ni sebenarnya dekat bawah lagi ni guys. Negara country lain semua dah naik. Maksudnya dah naik banyak lah. Maksudnya kita ni masih lagi kat bawah. So they expect kita ni masih under value lagi. So they believe Bursa Malaysia 2021 memang akan pergi gila babas guys. Alright, so jangan miss the boat. Nanti bila dah naik barulah korang duk boleh masuk lagi tak? Sudah lambat lah. Alright. So property, okay, plantation pun sama juga disebabkan kenaikan FCPO. So kita boleh nampak which is sekarang ni memang ada potensi untuk dia naik mencari dia punya previous resistance level kat sini guys. Ni. Dia ada peluang untuk naik ke previous resistance level. That's why jangan miss the boat guys. So maksudnya kita take the opportunity kat sini. Okay, so plantation pun ngam.
consumer pun ngam lagi guys. Maksudnya semua baru je breakout. Maksudnya baru je breakout. So mungkin dia akan mencari dia punya previous support become resistant dekat sini. Support become resistant dan next target adalah dekat resistant lah. So ini adalah untuk consumer. Healthcare macam mana pula? Healthcare masih lagi dalam keadaan mendata guys. Lepas dia dah buat kenaikan yang dahsyat, and then sekarang ni dia buat satu sideway range. So sideway range, so kemungkinan kita akan tunggu signal seterusnya, adakah dia boleh membuat satu reversal. Sebab kan kalau kita tengok bila sektor ni tak gerak, that's why kita nampak saham yang related to healthcare ni tak bergerak mana pun. Especially yang top glove kena saman lah apa benda semua kan. Tapi itu sebenarnya adalah peluang guys. Maksudnya peluang untuk kita beli. Sebab kan walau macam mana pun glove ni ataupun sektor-sektor rubber ni, sektor rubber ni termasuk dalam healthcare ni lah. Sektor-sektor rubber ni dia walau COVID ke tak COVID ke, kita tetap main exporter guys. Maksudnya Malaysia ni top glove ni dia adalah main exporter. So that's why kalau kena saman ke, itu sebenarnya macam signal buy call guys. Maksudnya kita boleh standby untuk masuk. Tapi bukan masuk terus. Maksudnya kita stick kena tunggu confirmation dia. Tapi itu adalah signal ni korang bila dah naik mencanak-canak, masa tu orang dah cerita, ramai-ramai dah cerita, barulah nak beli. Sebenarnya dah lambat macam tu lah. Alright. Okay. So healthcare masih lagi dalam sideway. So kita akan tengok sama ada dia berjaya maintain paras support ni atau tidak. So kita akan tengok time to time lah. So healthcare ni mungkin korang boleh standby untuk ni lah, maksudnya tunggu confirmation. Kalau ada confirmation baru kita masuk, kalau tak ada baru kita stay away kejap. Okay. So macam mana pula yang energy? So energy kalau korang tengok, which is kalau korang tengok previously dekat Live Sterling Brother, macam saya dah bagi tahu, oil and gas kemungkinan akan start price oil price akan mencari 60 USD per barrel, and then itulah menyebabkan oil punya sektor ni naik guys. So energy sector kita nampak memang ada potential untuk baru je break last week. So dia mencari resistance become support, and then dia try to push. So sekarang ni mungkin dia akan buat sideway dulu sebelum dia nak push lagi ke atas. Okay. Alright, utilities mana? Utility dah betul-betul kat para resistance kita ni lah. So utilities mungkin boleh avoid dulu. Kita akan tunggu confirmation bila sekiranya dia berjaya break. Kalau dia break, kita mungkin ada potensi untuk naik ke atas lagi lah. Okay. So, transportation pun same thing juga. Maksudnya dia sekarang ni tengah buat pullback dulu sebelum dia buat satu signal untuk reverse ke atas. Maksudnya transportation pun mungkin next week mungkin kita akan stay away kejap untuk tunggu confirmation. So kita ada 3 sektor. Satu transportation, utilities, healthcare. Yes, betul. 3 sektor yang kita tunggu untuk confirmation. So apa yang jangkaan kita untuk minggu depan, which is sektor-sektor lain seperti teknologi pun masih dengan dalam correction. So kita boleh tengok on REITs, finance, property, plantation dengan consumer. So itulah sektor-sektor yang mungkin kita boleh tengok lah. Tapi teknologi semua kita just tunggu for confirmation. So bila next week kalau ada confirmation, dan masa itulah kita start to participate guys. Alright. So review Masing and Pitran boss. Okay. Kita tengok Masing jap. Kita tengok Masing. Apa yang berlaku kat Masing? Ya, Masing kalau korang tengok kan, sebelum ni dia dah buat satu spike ke atas, and then dia jatuh ke bawah. Ni bukan ni sebenarnya adalah correction guys. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita pandai on technical, maksudnya kita tak akan kejar masa price tengah naik macam ni. Ini dia dah naik sharp ni. That's why macam saya cakap, price ni dia akan move zigzag. So after dia dah naik, dia akan buat satu pullback. So sini adalah fasa yang di mana kita akan start to tengok sama ada kita nak participate atau tidak. So sekarang ni ini adalah accumulation phase dia balik. Lepas after dia dah buat distribution, maksudnya dia dah collect macam ni. Dia dah naik, dia collect, and then dia push balik dari atas. So sekarang ni time dia accumulate lah, time tu dia collect. So sebenarnya kalau nak ini bukan buy call lah, tapi ini adalah analysis based on chart. So kalau kita boleh tengok, which is ini sebenarnya adalah area yang kemungkinan dia akan buat kenaikan ke atas lagi lah. So kita boleh standby sebenarnya kat sini.
Nak tahu bila beli tak beli, join Reminder 911. Okay, account tu nanti kita akan ni lah. Tapi ni adalah a nice counter. Maksudnya kemungkinan dia akan, sebab tadi kita tengok sektor dia pun macam sektor dia macam nak pergi. So mungkin masing ni pun adalah satu counter next week yang kita boleh perhatikan. Okay guys. Alright, Pitrans bos. Okay, Pitrans pun ngam. Okay, Pitrans pun sama juga, the same thing juga. Maksudnya kalau kita tengok dia dah buat kenaikan dahsyat macam ni, so inilah accumulation phase. So ini adalah fasa dia tengah membuat tengah collect yang kita panggil. So ini adalah accumulation phase. So kalau dia berjaya break this level, memang kita kata dia memang boleh shoot naik ke atas lagi macam ni lah. So sebenarnya tapi the best entry sebenarnya dekat 24 ni. Tapi kita nak dapat 24 ni memang mungkin tunggulah kan. Kalau dapat, tapi tak dapat lah. So kita akan tunggu. Kalau confirmation ni dia kena break this level, this resistance level, memang dia ada kuat dia nak naik ke atas terus guys. Macam dia nak buat macam ni, nampak ni. Dia naik, dia buat accumulation, pun dia break. Dia buat accumulation, pun dia break. Wallahualam. Okay guys. So alright. So ini saja untuk minggu ni. So kita jumpa anda next week guys. And keep on support Stallion Brothers. Okay, ingat sebelum tu saya nak announce di mana kita ada buat kepada student-student yang nak join kita punya global global training ni so kita just boleh klik je kat kuasai saham. Kita ada link kat bawah tu and just klik kuasai saham tu and then korang boleh register untuk seminar kuasai pasaran global untuk next year guys. Alright guys, so itu saja untuk saya. Assalamualaikum, jumpa nanti.